Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sehat ya? Baik. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda berkenaan apa yang dimaksudkan sebagai membina jati diri. Jati diri ini perlu dibina atau memang dah ada atau macam mana? Ya. Baik. Apa maksud jati diri? Untuk makluman anda, tuan-tuan, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, jati diri, minta maaf lah kalau dalam satu camp-camp, misalnya camp-camp motivasi, camp-camp pembinaan sahsia kan, camp-camp kecemerlangan sahsia, camp-camp sokongan akademik ataupun camp apa dipanggil apa, camp remaja insaf, macam-macam lah uh, bila saya dijemput untuk mengendalikan camp ini, satulah yang saya nampak, kadang-kadang ada antara peserta ataupun penganjur sendiri yang kurang faham ataupun kurang jelas maksud jati diri. Okey. Bila disebut camp jati diri, saya yakin anda, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari mungkin pernah menghadiri camp seperti ini atau pernah menganjurkan atau mungkin faham apa konten pengisiannya. Biasanya camp-camp macam ni dia nak membina apa orang kata kekuatan, kekuatan mental dan fizikal kan. Itu yang kita biasa dengar. Biasa tanya pelajar dalam apa serta kursus, apa yang awak faham dengan camp jati diri ni? Ya, camp jati diri ni best cikgu. Dia membina ketahanan mental dan fizikal saya. Oh, okey. Apa yang ceritanya? Ada qiyamul lail, ada ngaji-ngaji, kemudian ada aktiviti-aktiviti lasak-lasak je, panjat sana, senggayut. Oh, best. Memang best. Tapi bila saya minta definisikan apa maksud jati diri, dia masih lagi cerita benda tu. Dia berpusing kat situ. Oh, itu yang dia faham. Kan? Maksud jati diri tu lasak-lasak, kuat, mental, fizikal. Ya, betul. Tak salah. Betul. Cuma kita pergi deep lagi. Sebab kita nak bina ni. Yang dinamakan perdu ataupun core-nya dekat mana? Adakah core-nya dekat aktiviti-aktiviti tu? Ataupun core-nya dekat something yang kita dapat bina dalam diri kita dan kita boleh amal dan bawa sampai ke akhir hayat kita. Yang itu ataupun minta maaf cakap, ramai orang yang memperlekeh aktiviti-aktiviti ini atau program-program seperti ini kerana minta maaf cakap seolah-olah habis je program habis. Kadang-kadang tahan seminggu, lepas tu habis. Dalam seminggu tu solat konsisten, istiqamah, lepas tu habis. Seminggu selepas camp tu, wah, belajar bersungguh-sungguh, rajin. Tak dinafikan lah, ada yang konsisten sampai masuk universiti, ada. Tapi kebanyakannya, bukanlah habis tu mana teruk sangat, tak. Balik asal. Kenapa ya? Sebab perdunya tak dapat. Mudah-mudahan lah, kalau kita ajukan camp selepas ini, anda faham dengan pengisian perdunya ni, camp itu jadi lebih bermakna. Mudah-mudahan insyaAllah. Ya, kita usaha kan, Kalau nak jadi juga macam tu habis juga, at least kita dah usaha. Dalam media internet, dalam media cyber kan, kita banyak tip, banyak panduan untuk membina jati diri ni, banyak. Kita banyak pilihan dan seperti yang saya maklum dengan daripada video yang sebelum ni, ini adalah satu alternatif pilihan untuk kita sama-sama timbul ilmu. Di dalam Kamus Dewan, jati bermaksud asli, tulen, murni. Asli, tulen, murni. Diri maksud diri seseorang, diri manusia. Jati diri bermaksud asli, keaslian, ketulinan dan kemurnian diri seseorang. Jadi bila kata istilah hilang jati diri, maknanya sudah hilang keaslian, ketulinan dan kemurnian diri seseorang. Adakah jati diri ini memang dah sedia ada atau memang kena bina? Sudah sedia ada. Memang lahir-lahir lagi kita dah ada jati diri. Apa buktinya? Seorang kanak-kanak. Lahir-lahir saya kata tadi, memang dah ada jati diri kan? Cuba tengok seorang kanak-kanak. Siapa yang bertanggungjawab menghilangkan jati diri dia? Sudah tentu paling dekat ialah ibu bapanya. Buktinya,
Seorang kanak-kanak bersikap jujur, sangat jujur, sebab hatinya sangat bersih. Dari kejujuran itu mengakibatkan dia dipukul, disakiti dan didera oleh ibu bapanya. Dan daripada itu juga, dia sudah mula mencari helah untuk tidak bersikap jujur lagi. Hilang satu jati diri. Seorang kanak-kanak, kita biarkan dia di dalam bilik gelap, tak ada masalah. Tetap di jalan sana, jalan sini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Adakah dia seorang yang pemberani? Bukan pasal pemberani, pasal jati dirinya memang dah dibina, dah ada, Allah dah bagi. Dan oleh sebab ibu bapa risau anak-anaknya nanti jatuh ke kecederaan, ke luka, ke dekat tempat gelap tu, maka ditakut-takutkan. Dan tu, momok, mana momok, momok. Larilah budak ni berjumpa. Dia tahu momok tu daripada TV lah kan. Mak dia cakap, ni momok ni, ni momok gigit ni. Jadi dia belajar, ada momok gigit dan mencederakan. Jadi bila tempat gelap je, dah lah mukanya hancur macam tu kan. Jadi dia terbayang pula dekat tempat gelap tu ada si muka hancur tu, dia pun takutkan dia lari. Hilang satu jati diri. Itu kenapa tu panjat? Kenapa asyik manjat je? Turun. Biasa. Sebenarnya dia memanjat tu dia sedang belajar untuk menguatkan koordinasi mata tangan dan kecerdasan mindanya pada masa tu. Kita je jagalah, kita kena jagalah kan sebab kita malas. Istilahnya malas nak jaga. Kita cakap nanti jatuh patah jadi dia pun turun. Maka dia nak panjat lagi lain kali dah serba salah. Takut kena marah dan terbayang ini kalau jatuh habis ni. Okay, sedangkan kalau anda perasan dekat video di tanah tinggi China kan, Masya Allah, dekat atas pegunungan, kanak-kanak mendaki tiap-tiap hari. Sampai ke tua, tinggal dekat situ tanpa sekali pun jatuh, subhanallah. Kerana jati dirinya memang dah dibina kan. Dia yakin dan dia tahu nak selamatkan diri itu macam mana, langkah mana yang betul, yang mana yang tak betul, yang boleh menyebabkan jatuh, dah tahu. Jadi jati diri tinggi, duduk tempat tinggi-tinggi tak ada masalah. Bila jati diri rendah, bila diuji dengan tinggi sikit dah mula gayat. Jadi perlahan-lahanlah kita bina balik, dapatkan balik jati diri kita, keaslian, keturunan dan kemurnian diri kita, supaya kita jadi seorang yang pemberani, seorang yang jujur dan seorang yang balik kepada fitrah asal kita, iaitu orang yang tenang, gembira. Kadang-kadang kan gembira kan. Jadi seronok kalau hidup dalam keadaan yang gembira. Dan salah satu ciri orang yang beriman hatinya gembira. Jadi balik kepada cerita jati diri tadi, membina jati diri, macam mana cara kita nak bina balik jati diri kita, maka kita kena berubah cara kita berfikir, ubah cara kita bertingkah laku. Okay, sebab kita nak balik kepada asal kita yang memang berani sebenarnya. Kita ni pemberani. Jadi macam mana langkah-langkah yang untuk kita mengatasinya? Mudah aja tuan-tuan, mudah. Tapi tak semudah nak melaksanakannya lah. Cuma at least kalau dah ada point, kita ada dalam minda kita untuk buat sesuatu, maka kita tahu apa kita nak buat lepas ni. Yang pertama, cuba kenal pasti ketakutan dalam diri anda. Anda ada ketakutan yang mana satu? Ada orang, dia takut bercakap di halayak ramai. Okay? Tak apa, kita perlahan-lahan belajar kan. Kalau kita rasa takut, kita kena lawan, belajar untuk bercakap. Kerana bercakap walaupun tak di halayak ramai, tetapi bercakap dengan cara yang lebih yakin dan berniat untuk berkongsi ilmu ataupun menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, itu adalah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan ataupun tabligh. Kan? Jadi sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah ni adalah satu sifat yang membina jati diri yang cukup ampuh. Antaranya yang kita boleh gunakan. Jadi menyampai, belajar perlahan-lahan kan, kita menyampai. Kalau kita rasa diberi peluang untuk bercakap, ambillah peluang itu. Mungkin peringkat pertama memalukan lah, agak memalukan diri kita sendiri lah. Kita pun rasa, dah lah kita ni pemalu. Kita nak bercakap di halayak ramai pun dalam keadaan segan. Jadi macam mana cara kita supaya jadi tak segan? Balik kepada niat. Ini berkongsi pengalaman lah ni tuan-tuan.
Saya bukannya pandai bercakap sangat pun. Saya malu, jenis pemalu. Jadi nak bercakap tiba-tiba, orang percaya pula kat kita tu. Dah kita ni penjagaan pemalu. Lepas tu orang percaya pula untuk kita jadi MC untuk bercakap, minta bagi ceramah kan. Jadi itu sebenarnya peluang anda sebenarnya. Sebab ada sesuatu yang orang nampak pada diri anda. Yang mungkin kita sendiri masih menafikannya. Kenapa kita nafikannya? Sebab jati diri, istilah dia lah, istilah dia, minta maaf tuan-tuan. Istilah jati diri sudah hilang. Orang nampak kita ada potensi tu. Tapi kenapa kita tak mengakuinya? Sebab seolah-olah dia dah hilang. Ada satu lagu kumpulan Semangat yang hilang ya. Kan? Jadi tak apa, perlahan-lahan kita lawan sikap negatif tu, kita sampaikan je lah. Dan tips saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada kawan-kawan saya minta maaf lah. Bila diminta mengadakan program untuk kompetensi kaunselor cemerlang kan, ya Allah, yang kat depan tu cemerlang-cemerlang, kita ni biasa-biasa je. Jadi dia minta pandangan saya, turn dia nak kena bercakap. Dia rasa sangat down dan macam tak boleh sebab dia tahu siapa audience dia. Sama lah saya kata. Tapi you ketepikan itu sebab you diberi amanah, maka just laksanakan amanah dan yang paling penting, niat you untuk share something. Kalau niat you nak tunjukkan you bagus, you tak akan berjaya. Tapi kalau niat you nak share something, terpulanglah mereka nak nilai you macam mana. Kalau suka, dia panggil lagi. Tak suka, tak apa. Sebab kita kenal diri kita, kita tahu kemampuan kita. Tak payahlah kita nak up satu tahap yang kita sendiri tak mampu. Just buatlah sekadar yang mampu dengan niat nak share something, berkongsi sesuatu yang bagus. Bagi kita, mungkin bagi orang tu, alah benda tu pun nak kongsi kan, tak apa. Kita dah diberi amanah. Just jalankan. Jadi saya rasa gembira, saya tengok kawan ni yang tadi kata tak boleh nak cakap. Wah, memang hebat tuan-tuan. Hebat. Dan habis tu dia kata thank you very much Saiful kan, sebab dia sendiri tak sangka dia ada potensi tu. Itulah balik kepada niat lah kan. Kalau niat kita nak tunjuk yang kita ni bagus, biasanya tak bagus. Kan kadang-kadang kita tunjuk rendah diri pun orang nampak tak bagus juga kan. Manusia. Bukan semua manusia tu positif. Okay. Jadi satu kalau ada peluang, ambil peluang. Kemudian kalau diberi amanah ataupun tanggungjawab yang agak berat. Sekali dengar, tak boleh buat ni. Kalau anda kata tak boleh dulu, habis perkataan tidak boleh itu akan membunuh bakat. Perkataan tidak boleh itu akan membunuh potensi. Perkataan tidak boleh itu akan membunuh kemampuan. Kita yang Tuhan saja tahu kita mampu tak mampu. Tuhan saja yang tahu. Jadi kalau Tuhan saja kita meyakini 100% Tuhan saja yang tahu, serahlah dekat dia. Macam mana cara nak serah? Buat ajalah. Sebab kalau kita buat pun pagi-pagi lagi kita dah berdoa. Kan dalam doa kita, dalam doa kunut kita buat semuanya kerana dia kan. Hidup kita, mati kita kerana dia. Dah tu. Jadi kita dah nampak dah sekarang. Rupa-rupanya jati diri ini kena dapatkan balik. Dapatkan balik tuan-tuan. Jangan biarkan hilang sampai hayat-hayat kita rugi. Kita rugi satu hal. Orang lain yang rugi. Sebab orang lain tu boleh dapat sesuatu daripada kita tak dapat. Disebabkan sikap kita. Yang istilahnya tak bersyukur dengan apa Allah bagi kepada kita. Istilahnya tak bersyukur lah. Sebab peluang tu ada. Kan? Kita lapar, ada peluang nak makan nasi, rezeki tu dah ada, kita tak makan, rugi tak? Memang rugi. Kita akan kelaparan lah. Jiwa kita akan terus lapar untuk menyumbang bakti kepada orang. Lapar. Kalau rasa lapar lah, kan setengah orang tak kisah pun. Sebab dia lebih selesa duduk dalam kepompong. Bukan selesa pun tuan-tuan, tak selesa. Saya yakin, orang yang diberi peluang dan tidak ambil peluang, kadang-kadang dia rasa cemburu dan sakit hati dengan kebolehan orang lain. Sedangkan dia ada kebolehan tu. Habis dah tak mau. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasib dirinya sendiri. Awak nak salahkan Tuhan pula. Awak nak kata Tuhan tak bagi dia peluang pula. Aku dilahirkan begini. Siapa kata? Hang yang kata. Okey, tak apa. Jadi itu satu part. Ya. Yang kedua, saya nak share dua je tuan-tuan. Dua je dulu. InsyaAllah ada video akan datang kita share banyak. Orang tua-tua cakap, biar sikit cukup.
Jangan banyak habis. Ini pun belum tentu buat ni kan. Walaupun sikit belum tentu. Jadi tak apalah, berdikit-dikit. Yang pertama, apabila diberi peluang, ambil peluang. Yang kedua, tuan-tuan, yang ini tak ramai orang boleh buat. Tapi kalau boleh baguslah dari segi mentaliti. Mentaliti masyarakat zaman anamisma dulu. Saya kata zaman anamisma dulu sebab nenek moyang zaman dulu ada juga sebahagiannya yang berfikiran anamisma, percaya pada kuasa-kuasa yang macam jin kan sebagainya. Jadi ambil part yang paling simple, yang paling mudah, iaitu adakah kita tanya diri kita, adakah kita masih lagi takut dengan hantu-hantu ni? Saya tengah bercakap ni pun hantu-hantu ni dengar ni. Kan? Jin yang tak nampak kan sekeliling kita. Jadi tanya diri kita balik, adakah kita masih takut pada hantu-hantu ini? Seperti yang kita faham, hantu-hantu ini tidak ada kuasa pun untuk mencederakan kita, tidak ada satu kuasa pun untuk menyakiti kita, dan selain kecuali ianya diizinkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai panduan ataupun ujian untuk muhasabah balik diri kita, kelemahan diri kita untuk kita baiki. Okay. Jadi yang saya risau sampai ke satu tahap, bila saya cerita tentang dekat satu tempat pengajian tu, saya tak cerita lah kat mana saya pernah mengajar di sekolah, saya pernah mengajar di PG, saya pernah punya berkongsi ilmu di universiti kan. Jadi saya tak nak sebut tempat tu kat mana. Jadi ada satu tempat tu memang kita tahulah ada sejarah kan, sampai ustaz tu kejar jin tu sampai ke padang kan. Bila saya cerita macam tu masing-masing jadi tunjuk muka takut. Dah mula nak berhati-hati pula, tak nak lalu dekat padang tu. Apalah, astagfirullahalazim. Tu saya kata bila pada hari yang lain, kelas yang lain saya macam biasa cakap dengan kelas, saya nak cerita benda ni serba salah. Sebab saya khawatir kamu akan terpedaya dengan ketakutan kamu sendiri yang kamu sendiri cipta. Tengoklah kanak-kanak kan. Asalnya berani dia jadi takut, dan minta maaf bukan nak salahkan mak ayah kita, tidak. Tapi bila anda jadi mak dan ayah nanti satu hari, jadilah mak ayah yang sentiasa membina keberanian anak-anak. Kita cuma bagi tahu hal yang sebenar aja. Dekat gelap, nanti terlanggar, jatuh. Nanti tertimpa ni luka. Ataupun luahkan daripada hati kita sendiri. Dengar cakap mak ya, mak tak suka kalau anak mak tak dengar cakap mak. Kat siapa yang tak dengar cakap mak, tak dengar cakap ayah, nanti Tuhan marah. Kan? Jadi ayat tu lebih membina kerohanian yang lebih mantap berbanding dengan memupuk kepercayaan kepada hantu. Dalam rukun negara pun tak ada kan kepercayaan kepada hantu kan. Faham jadi salah satu faktor jati diri kita lemah ialah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tuan-tuan bila dah terbina, kita jadi dia memberi kesan pada emosi tu. Pada emosi, pada cara berfikir, dia akan beri kesan. Asalkan tempat-tempat tu yang orang kata angker. Ini tempatnya angker. Ini tempatnya keras. Mulalah kita berfantasi yang lebih dahsyat daripada yang dikatakan. Supaya dia lebih feel kan. Allahu Akbar. Tak apa, kalau kita nak tengok cerita sebagai hiburan dan rasa terhibur tu okey. Tapi selepas tengok hiburan tu dijadikan value pula, jadi nilai, yang memakan diri sendiri, dia akan jadi masalah. Tak apa tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya rasa gembira dapat berkongsi sesuatu dengan anda. Selepas daripada ini, apabila kita dah ada kaedah, kan kita ada kaedah. Nak masuk tandas ada baca doa, nak makan ada baca doa. Kalau segalanya dah kita dah bergantung pada Tuhan, saya yakin 100% benda-benda macam tu tak berani nak dekat dengan kita. Kita rajin pula beristighfar 70 kali sehari selepas subuh kan, minta ampun pada Allah, minta ampun. Kemudian sebelah petangnya pula kita rajin berselawat 40 kali. Ada yang faham selawat ni, kenapa selawat? Sebab kita nak dapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Benar, betul. Satu step lagi jawapan yang lebih matang ialah orang yang berselawat ni ialah sebagai tanda kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah kasih pada dia, Allah kasih pada dia, orang yang Allah kasih
agak-agak diganggu tak oleh makhluk-makhluk ni. Dia cuba juga nak ganggu, tapi saya yakin Allah akan bagi syarat pada benda-benda ni, kau jangan dekat dengan dia. Betul tak? Sebab Allah sendiri dah sebut kepada iblis, ganggu, kan? Tetapi orang-orang yang engkau boleh ganggu saja, dan jangan engkau ganggu orang-orang yang dikecualikan. Siapa tu? Orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Jadi perlahan kita dapatkan balik jati diri kita, keaslian, ketulinan dan kemurnian diri kita. Kalau anda lihat dekat petikan-petikan akhbar dan sebagainya berkenaan dengan gejala sosial remaja-remaja yang semakin hilang jati diri, terikut-ikut budaya sana dan sini sebab dia tak dapat diri dia yang asal, dia tak nampak keaslian dan ketulinan diri dia yang hebat, yang dia tak nampak. Jadi bila tak nampak, dia cuba tiru yang dia rasa hebat. Lupanya makin teruk pun, kan? Sebab ada seorang yang baru masuk Islam, dia refleks balik diri dia yang lama. Dia kata dia buat itu semua supaya dia nampak hebat, tetapi dia rasa gembira selepas memeluk Islam, dia dapat diri dia yang sebenar. Itu yang menarik, kan? Dia jadi orang yang pemberani, orang yang tenang, sabar, dan juga seorang yang yakin dengan segala tindakan yang dibuat, selagi mana yang dibuat itu betul. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, hadirin, saudara-saudari sekalian, ini dua sahaja perkara yang saya boleh share dengan anda. Marilah kita sama-sama, saya pun juga dalam proses belajar untuk lebih memahami konteks ataupun konsep jati diri dari aspek keaslian, ketulinan dan kemurnian diri kita. Sebelum bercerai, saya teringat ada seorang ustaz berpesan, apabila lahir seorang bayi ke dunia ini, maka terlepaslah dua perkara. Ketika dalam kandungan ibu, seolah-olah dia menggenggam di kanan dan kirinya, yang di kanan ilmu, dan yang di kiri yang di kanan ilmu, yang di kiri rezeki. Jadi apabila lahir ke dunia, maka terlepaslah ilmu dan terlepaslah rezeki. Maka ilmu dan rezeki itu perlu dicari kembali. Dan untuk mendapatkan ilmu dan rezeki yang berkat, saya yakin seseorang itu perlu jelas siapa dirinya, kekuatan dan kemampuan dirinya, potensi yang ada dalam dirinya untuk mendapatkan kembali ilmu dan rezeki itu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. InsyaAllah, ada tersilap kata, ada tersilap bahasa di mana-mana, saya mohon maaf, saya susun jari, 10 jari saya susunkan. Mudah-mudahan penyampaian ini, perkongsian ini diberkati Allah insyaAllah. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum.